Baik, Assalamualaikum semua. Semoga berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan bahagia bersama keluarga. Baik, seperti biasa hari ini kita akan teruskan sesi PDPR kita. Okey, untuk minggu seterusnya. Okey. Sebelum ni kita dah belajar beberapa kemahiran, antaranya kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran tata bahasa. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar satu lagi kemahiran, iaitu kemahiran menulis. Okey. Baik, sebenarnya apa yang kita nak belajar hari ini, kalau kita tengok dokumen penjajahan kurikulum edisi 2 tingkatan 5, ni yang kita nak belajar, iaitu kemahiran menulis 3.1 standard kandungan, menulis untuk menerangkan makna kata dan istilah, rangkai kata, ungkapan dan ayat. Manakala standard pelajaran bahagian kandungan tambahan ialah 3.1.1, menulis untuk menjelaskan maksud ayat dalam sesuatu petikan dengan betul mengikut konteks. Baik, itu kita punya standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, kita tulis tajuk dulu. Hari ni yang kita nak belajar ialah menyenaraikan isi daripada bahan. Okey, kemahirannya ialah kemahiran menulis. Baik, yang pertama hasil pembelajaran. Okey, hasil pembelajaran ialah apa di akhir pembelajaran nanti apa yang kita nak capai. Okey, ada satu iaitu menyenaraikan sekurang-kurangnya 6 daripada 8 isi tersurat daripada bahan. Baik, ingat lagi tak isi tersurat dengan isi tersirat dan apa perbezaannya? Okey, kalau isi tersurat ialah isi yang memang ada dalam bahan tu. Okey, kita tinggal keluarkan je. Benda tu memang dah ada, kita nampak dan kita boleh keluarkan. Manakala isi tersirat ialah isi di sebalik maklumat yang disampaikan. Okey. Baik. Itu ialah kita punya hasil pembelajaran ini yang kita nak capai pada akhir PDPR. Baik, seterusnya kita gunakan buku teks sebagai kita punya medium utama. Okey, kalau ni saya bagi dia punya screenshot daripada buku teks. Okey, nanti saya dah kongsikan kepada semua buku teks soft copy tu. Okey, bagi yang belum dapat, okey, atau dan sebagainya, boleh rujuk gambar ni. Manakala yang dah ada buku teks, okey, boleh rujuk pada muka surat 7. Okey, pastikan buku teks tu betul buku bahasa Melayu, bukan buku subjek lain. Kalau tak, memanglah tak jumpa. Baik. Okey, muka surat 7 ni, dari tajuk dia daripada lubuk hati Wan Jamila. Okey, Wan Jamila mencetus perasaan serta memori indah dalam hidupnya pada kanvas putih. Sebagai remaja autisme, dia lebih selesa berbicara melalui lukisan. Menurut ibunya, Nur Hashimah binti Muhammad Nordin, lukisan menjadi medium untuk anaknya berkomunikasi dengan orang di sekelilingnya. Seni lukis merupakan satu terapi yang menggembirakan Wan Jamila. Okey, ni nama dia. Nama Wan Jamila binti Wan Saiful Bahari. Nama dalam karya Ad Jamila. Tarikh lahir 13 Jun 2002. Tempat lahir Petaling Jaya. Baik, daripada muka surat ni, daripada petikan ni yang kita nampak, ada 4 ilustrasi gambar, okay, yang telah dihasilkan oleh Wan Jamila ni. Okay, walaupun beliau seorang remaja autisme, beliau dapat menghasilkan lukisan-lukisan yang baik. Okey, sebenarnya dalam setiap lukisan ni membawa maksud tersirat yang tersendiri. Okey, kalau maksud tersurat kita tengok. Kalau kat tersurat ni kita nampak contoh dekat sini ada frontliner ataupun petugas barisan hadapan sedang bertungkus lumus untuk bekerja sepanjang untuk memerangi penularan pandemik COVID-19 ni. Okey, itu tersuratnya. Tapi isi tersiratnya ada juga dalam gambar ni, dia ada juga isi tersirat, iaitu makna di sebalik gambar ni, apa yang cuba disampaikan. Okey. Baik, ini adalah cara Wan Jamila ni berkomunikasi. Okey. Baik.
sekarang apa yang kita perlu buat ialah daripada petikan, daripada gambar-gambar ni, okay, kita cuba keluarkan seberapa banyak isi tersurat, okay, yang kita boleh peroleh daripada gambar ni. Okay. Kita sama-sama tengok, kita amati, kita tenung, kita fahamkan sebenarnya apa yang cuba disampaikan dalam petikan ni. Okay. Baik, tadi ingat hasil pembelajaran kita mesti mencari sekurang-kurangnya 6 hingga 8 isi tersurat benda yang ada dekat sini. Okay. Ini kita jadikan dia sebagai kita punya bahan utama. Kita cari kita punya isi berdasarkan bahan ni. Baik. Okay. Kalau kita tengok lukisan dekat sini, mungkin kita boleh cari dia punya kata kunci ataupun sebenarnya perkara apa yang cuba disampaikan dalam petikan ni. Okay, mungkin dia cakap kat sini, Wan Jamila ni lebih selesa berbicara melalui lukisan. Jadi mungkin dia punya kata kunci yang kita boleh peroleh daripada sini ialah fungsi lukisan. Mungkin ini contohnya. Okay, kata kunci. Okay, kata kunci dalam sini ialah mungkin fungsi lukisan. Tahu tak maksud fungsi tu apa? Okay, jangan tak tahu pula maksud fungsi. Kegunaan. Fungsi ialah kegunaan. Okay, apa kegunaan lukisan ni? Okay, mungkin dalam sini, dalam sini Wan Jamila ni dia menggunakan lukisan ni untuk mengekspresikan dia punya perasaan. Okay, lukisan itu yang pertama. Fungsi lukisan yang pertama, lukisan sebagai medium untuk mengekspresikan emosi. Okey, contoh kalau seseorang tu tengah marah, fikirannya mungkin tak tenang, kusut dan sebagainya, mungkin lukisannya penuh conteng-conteng. Itu mungkin menggambarkan seseorang itu mungkin mempunyai kekusutan dan sebagainya. Manakala kalau mungkin dia tengah gembira, mungkin lukisannya lukisan yang menggambarkan kegembiraan. Begitu juga sebaliknya. Dalam petikan ni, daripada gambar ni, kita tengok lukisan ini Wan Jamila gunakan fungsinya adalah untuk mengekspresikan dia punya emosi. Mungkin ini emosi-emosi dia. Sebenarnya dalam setiap gambar ni ada emosi yang tersirat. Baik, tu yang pertama. Lukisan sebagai medium untuk mengekspresikan emosi. Yang kedua mungkin daripada gambar ni, apa yang cuba disampaikan ialah lukisan menjadi medium untuk berkomunikasi dengan orang sekeliling. Daripada gambar ni, kita tengok Wan Jamila ni dia cuba berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin dia ada masalah dari segi, kalau kita tengok kat sini adalah seorang Wan Jamila ni seorang remaja autisme. Jadi dia punya komunikasi dengan orang lain taklah selancar seperti kanak-kanak yang lain, ataupun remaja yang seusia dengannya. Jadinya cara dia untuk berkomunikasi, ini caranya. Tu yang kedua. Mungkin selain tu dia punya fungsi lukisan dijadikan ni ada lukisan Hari Guru. Ni lukisan Hari Guru. Tengok bermula ada belajar ni macam belajar dekat tadika. Mungkin ni dah naik sekolah rendah, sekolah menengah. Ni tengok ada gambar kat sini ada yang pakai topi ni. Ini mungkin menunjukkan dah belajar dekat sampai Menara Gading. Mungkin apa yang cuba disampaikan dalam lukisan ni ialah lukisan Hari Guru menunjukkan perjalanan menimba ilmu dari bangku sekolah hingga ke universiti.
Okay, ini mungkin apa yang cuba disampaikan daripada lukisan ni. Okay, setiap lukisan macam saya sebutkan sebelum ni, setiap lukisan ni ada emosinya sendiri, ada isi ataupun ada maklumat yang cuba disampaikan. Okay, baik, kat sini yang kita nak tengok ialah dia punya isi tersurat, iaitu isi nyata yang ada dekat sini. Okay, mungkin ini kita boleh jadikan sebagai dia punya isi tersurat. Okay, selain tu dalam gambar-gambar ni pun kita dapat keluarkan isi tersurat. Okay, hari ni kita nak cari lebih kurang sekurang-kurangnya 6 isi tersurat. Okay, kat sini saya telah berikan 3. Jadi sekurang-kurangnya awak perlu tambah lagi 3 dan lebih baik awak tambah lagi 5 untuk cukupkan 8 isi tersurat. Okay. Baik, ini je bahannya. Gunakan satu bahan ni. Okay. Jadi tugasan awak ialah cuba senaraikan lagi isi-isi tersurat ni, cukupkan 6 hingga 8 isi tersurat. Okay. Okay, itu je dulu. Senaraikan je dulu. Okay, dia punya isi tersurat. Okay, jadi kalau ini boleh gunakan buku kemahiran menulis. Okay, buat dalam situ. Jangan lupa tulis hari, tulis tarikh. Okay, ni je tulis kata kunci fungsi lukisan. Okay, berdasarkan buku teks muka surat 7. Okay, buku teks tingkatan 5, muka surat 7. Okay, jadi kalau awak ada apa-apa soalan, keraguan, boleh tanya dalam grup ataupun PM saya secara personal. Okay, macam biasa bila dah siap ke apa ke, kita boleh bincang dalam grup. Okay, baik. Kalau ada masalah, boleh rujuk kepada saya. Okay, untuk hari ini itu saja. Terima kasih.